الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian. Saya mulakan dengan satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 dalam Al-Quranul Karim. Pada hari ini kita nak bincang berkenaan dengan menyelusuri Ashabul Kahfi ini, kisahnya bagaimana sebenarnya. Berkenaan dengan tempat penurunan surah Al-Kahfi, menurut Ibn Atiyah dan Ibn Al-Jawzi, para mufassir berpendapat mengatakan bahawa surah Kahfi termasuk dari kalangan surah Makkiyah. Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan bilangan ayatnya. Ahli Kufah menyatakan 110 ayat, Ahli Syam menyatakan 106 ayat, Ahli Basrah menyatakan 111 ayat. Masyhur dalam percetakan Al-Quran di Malaysia dan kebanyakannya sekarang, surah ini dikira sebanyak 110 ayat seperti mana riwayat Ahli Kufah. Kemudian seterusnya, sebahagian ulama menganggap bahawa walaupun surah ini diturunkan di Mekah, tetapi terdapat beberapa ayat dianggap diturun di kota Madinah atau ayat Madaniyah, iaitu ayat 1 sampai 8, ayat 28 sampai 29, ayat 107 hingga 110. Walau bagaimanapun pandangan ini ditolak oleh ahli tahqiq dan juga mufassir seperti Ibn Atiyah yang terkenal dalam kitabnya Al-Muharrar, dan juga Ibn Ashur At-Tantawi dalam Al-Wasid, dan juga dalam beberapa kitab yang lain. Majduddin Al-Fairuz Abadi mengatakan terdapat 11 ayat dan yang diperselisihi sama ada ia ayat Makkiyah atau Madaniyah. Ayat-ayat tersebut ayat 13, 22, 23, 32, 35, 84, 85, 86, ayat 89, ayat 92 dan juga ayat 103. Ini didasarkan dalam kitab Basair Zawid Tamyiz dan juga Ahdaf Kulli Surah wa Maqasiduha fil Quranil Karim halaman 200. Termasuk dalam kitab Asma' Suwar Al-Quran wa Fadailuha halaman 253. Bila kita melihat surah Kahfi, kita dapati beberapa keseluruhannya gambaran tentang Al-Quran, bahawa ia adalah kitab yang benar, tak ada kelemahan kecatatan, bahkan ia menjadi berita gembira dan peringatan. Keduanya, apa yang ada di muka bumi ini adalah merupakan perhiasan baginya. Allah telah menciptakan setiap kejadian bagi menguji manusia dan melihat bagaimana manusia memanfaatkannya. Seterusnya, apa yang terjadi dalam kisah Ashab Al-Kahfi, penghuni gua, tidaklah besar jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam setiap kerajaan langit dan bumi yang menjadi milik Allah. Keterangan tentang seksaan dan hukuman yang diterima oleh orang kafir pada hari kiamat kelak. Perumpamaan yang jelas tentang keadaan kaum mukminin yang fakir dan kaum musyrikin yang kaya. Catatan amal seorang akan diperlihatkan pada hari akhirat kelak, sebesar mana sekalipun. Kisah pemusuhan antara Iblis dengan Nabi Adam AS dan anak-anaknya. Kisah Nabi Musa dan juga Khidir AS. Kisah Zulkarnain dengan tembok Ya'juj wa Ma'juj, dan kisah bagaimana Zulkarnain membina tembok Ya'juj wa Ma'juj
bagi menghalang mereka daripada merosakkan di muka bumi. Gambaran tentang amalan musyrik adalah sesak dan sia-sia. Nikmat kesenangan yang akan diperolehi oleh orang yang beriman di akhirat kelak, ilmu Allah tidak akan habis. Inilah khulasah keseluruhan daripada pengkesahan ataupun daripada surah Al-Kahfi. Hal ini telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Maghari dalam tafsirnya pada juzuk yang ke-8 muka surat 4196. Perkataan Al-Kahfi dalam bahasa Arab bermaksud gua, manakala Ashabul Kahfi pula bermaksud penghuni-penghuni gua. Nama ini juga diambil daripada kisah yang terdapat dalam surah ini, iaitu pada ayat 9 hingga 26 mengenai beberapa orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Nama tauqifi bagi surah ini seperti mana yang dinamakan sendiri oleh Rasulullah SAW ialah surah Kahfi. Maksud tauqifi ini, kita hanya dengar daripada Allah, kita hanya dengar daripada Rasulullah, maka nama itu telah ditetapkan, bukan diijtihadkan oleh para ulama. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Kahfi, dia akan dilindungi daripada dajjal. Riwayat-riwayat daripada sahabat radhiyallahu anhum juga menunjukkan bahawa mereka mengenali surah ini dengan nama Kahfi. Antara riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an seperti mana yang disebut dalam surah Al-Isra sebelum ini. Begitu juga dalam sebuah riwayat daripada Al-Bara ibn Azib bahawa beliau berkata, kana rajulun yaqra surat al-kahfi wa ila janibihi hisanun marbutun bishatanaini fata'asyathu sahabah faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfir falamma asbah atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara zalika lahu faqal tilka as-sakinah tanazzalat bil Quran. Ketika seorang lelaki sedang membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya ada seekor kuda yang terikat dengan 2 tali. Sekumpulan awan tiba-tiba menaunginya sedikit demi sedikit, maknanya merendah. Lalu ia semakin dekat dan bertambah dekat sehingga menyebabkan kudanya lari. Apabila tiba waktu pagi, dia bertemu Rasulullah SAW lantas menceritakan perkara itu. Sebab dia baca surah Kahfi semalam, kudanya lari. Rasulullah SAW bersabda, itulah ketenangan yang turun dengan Al-Quranul Karim. Riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 5011. Penamaan ini bertepatan dengan kemunculan kisah Ashabul Kahfi yang tidak ada disebutkan di dalam surah yang lain, hanya dalam surah ini sahaja. Inilah yang didasarkan dalam asma suar Al-Quran wa fadailuh. Begitu juga dengan kalimah kahfi juga tidak terdapat dalam Quran melainkan sebanyak 6 kali, dan kesemuanya ada terdapat dalam surah Kahfi ini ataupun surah ini sahaja. Selain nama Al-Kahfi, ia turut disebut dalam setengah riwayat dengan penambahan perkataan Ashab Al-Kahfi. Sebelum perkataan Al-Kahfi menjadikan namanya sebagai surah, Ashab Kahfi bermakna surah orang-orang yang menghuni gua atau penghuni gua, iaitu merujuk kepada 7 pemuda dalam kisah tersebut. Kalau kita pergi ke Jordan, kita akan dapati dia tulis kisah Masjid Ashab Al-Kahfi. Masjid Ashab Al-Kahfi. Dia guna Masjid Kahfi, dia guna Masjid Ashab Al-Kahfi. Antara riwayat yang dirakamkan dengan penambahan ini ialah sebuah hadis panjang mengenai kemunculan Dajjal di akhir zaman yang diriwayatkan oleh Nawas ibn Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu an. Dalam hubungan ini, antara petikan riwayat tersebut berkaitan surah Kahfi ialah bimbingan Rasulullah SAW kepada sesiapa yang bakal berhadapan dengan fitnah Dajjal, menerusi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Nawas ibn Sam'an. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, faman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surati ashabil kahfi. Disebut sini surah Ashab Al-Kahfi. Maka siapa yang melihatnya, yakni melihat Dajjal dalam kalangan kamu, hendaklah dia membaca pembukaan surah Ashab Al-Kahfi. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Beliau berkata hadis ini adalah hasan sahih.
Selain nama Al-Kahfi dan Ashab Al-Kahfi, terdapat juga beberapa kitab tafsir yang menyebut nama lain bagi surah ini, iaitu surah Al-Hailah, yang bermaksud penhalang. Ini kerana antara fadilat surah ini ialah menjadi penghalang kepada pembaca dan pengamalnya daripada api neraka di akhirat kelak. Jadi kalau orang tanya apakah nama surah Al-Kahfi, kita kata pertama namanya Suratul Kahfi, kedua namanya Surah Ashab Al-Kahfi, ketiga namanya Surah Al-Hailah, yakni pendinding penghalang daripada neraka Allah dan daripada tipu daya dan fitnah. Walau bagaimanapun, di sebalik kesahihan banyak riwayat mengenai fadilat surah Kahfi, para ulama dan pengkaji menegaskan bahawa riwayat berkaitan penamaannya sebagai Al-Hailah adalah tidak kuat. Boleh lihat dalam kitab Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quranil Azim was-Sab'il Masani dan juga beberapa kitab yang lain. Tafsiran ayat berkenaan kisah Ashab Al-Kahfi. Kita hanya akan menumpukan ayat 9 sehingga 26. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah ashab al-kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Adakah itu sahaja, wahai Muhammad, kamu akan tengok seperti ini, ataupun ada yang lain lagi? Pertama, kita akan tengok Rasulullah SAW telah dicakapkan atau dikhitabkan oleh Allah dengan am hasibta. Apakah kamu sangka? Seolah-olah perkara ini telah menjadi perbincangan. Perkara ini di antara yang mengkagumkan manusia. Kenapa? Kerana kita tahu dia tidur sampai 300 tahun lebih atau 300 tahun. Jadi dengan sebab itu dia menyatakan orang akan fikir panjang kisah ni. Jadi adakah kamu anggap bahawa kisah ini menjadi satu kisah yang cukup ajaib? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah di sini ialah war-raqim. Apa makna raqim? Ashabul Kahfi, kita tahu Raqim ini mengikut Ibn Ashur ialah kitab yang ada bersama Ashab Al-Kahfi dalam gua. Ini berdasarkan kitab Tahrir wa Tanwir. Ibn Jarir At-Tabari pula memilih pandangan bahawa ia adalah lauh. Lauh ni papan ataupun batu yang tertera nama-nama ataupun tulisan-tulisan. Kepingan batu atas sesuatu yang ditulis catatan padanya. Lihat Jami' Al-Bayan juzuk yang kelima halaman 80. Ad-Dhahhak menyatakan disebutkan bahawa Raqim ialah sebuah kota. Jadi ada yang kata kitab, ada yang kata lauh, ada yang kata kota tu namanya Ar-Raqim yang merupakan sebahagian wilayah Rom. Dikatakan juga ia merupakan nama gunung di mana terdapat padanya gua tersebut, sebab tempat gua tu tinggi sikit. Selain itu dikatakan ia nama bagi lembah tempat gua tersebut berada. Lembah bawah tu dipanggil Ar-Raqim. Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti menafsirkan kalimah tersebut sebagai suatu yang dicatat kerana mengikut zahir makna daripada kalimah raqam itu, iaitu kitab yang ada pada mereka yang mengandungi syariat mereka yang dipegang teguh, atau sebuah lauh dari emas yang ditulis di atasnya nama-nama mereka, keturunan mereka, kisah mereka, sebab-sebab kepergian mereka, atau sebuah batu yang dipahat di atasnya nama-nama mereka. Pengetahuan tentang perkara tersebut adalah Allah yang Maha mengetahui. Lihat Adwa Al-Bayan fi Idah Al-Quran bil Quran, juzuk yang keempat halaman 26. Al-Imam An-Nasafi menyatakan Ar-Raqim adalah nama bagi anjing mereka, atau nama kampung mereka, atau nama kitab yang ditulis mengenai mereka, atau nama gunung di mana tempat gua itu berada. Lihat Madarik At-Tanzil wa Haqa'iq At-Ta'wil. Maknanya hampir semua tu berlegak kepada apa yang telah dibahaskan tadi. Manakala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat kanu min ayatina ajaba, mereka itu
daripada tanda-tanda ayat-ayat kami yang amat ajaib dengan menyatakan, ketahuilah bahawa terdapat satu kaum yang amat teruja dengan kisah Ashab Kahfi dan mereka bertanya tentangnya kepada Rasul sebagai ujian kepadanya. Apa maksud? Maksudnya seolah-olah kisah ini kisah pelik, kisah ini kisah menarik, tapi kisah ini tak ramai orang tahu. Kisah ini tak ramai. Jadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang kaki ahlu kitab, yang duk baca-baca, duk telaah dalam kitab-kitab yang lama tu, dia temu kisah ni. Bila dia temu kisah ni, maknanya seolah-olah dia dapat ilmu orang lain tak tahu. Jadi bila datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah akan berlaku dialog di antara orang musyrikin yang nak pergi tanya kepada ahlu kitab yang mereka kagum dengan mereka nak tanya apa yang mungkin Muhammad ni Rasul ke tak, betul ke tidak. Jadi dia cari orang-orang bijak, tanya adu kat Nabi, didapati Nabi tahu. Jadi situ terbungkamlah hujah mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apakah engkau mengira bahawa mereka orang-orang yang takjub dengan kisah Ashab Kahfi hanya teruja dengan tanda-tanda itu saja? Sedangkan kita ni penuh dengan tanda. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda menunjukkan Allah bersifat Maha Esa. Janganlah engkau mengira begitu, kerana semua tanda-tanda kami adalah luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan langit dan bumi, kemudian menghiasi bumi dengan berbagai macam logam, tumbuhan, hayawan, kemudian menjadikannya dataran yang rata dan kosong setelah itu. Oleh yang demikian, bagaimana mungkin mereka mampu mengingkari kekuasaan perlindungan dan rahmatnya dalam menjaga golongan tersebut selama 300 tahun dan lebih dalam keadaan tidur. Ini adalah salah satu contoh dalam aturan alam. Allah lah yang maha mengetahui. Ini disebut oleh Fakhr Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib, jilid 21 halaman 428. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-10 Allah menyebut, Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika mana sekumpulan pemuda mencari perlindungan dalam sebuah gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat daripada sisimu dan sediakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Ibn Katsir menyebut dalam tafsirnya, maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, yang dengannya engkau mengasihi kami, dan tetapkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dengan kata lain, jadikanlah kesudahan akhir kami di atas petunjuk yang lurus. Lihat tafsir Al-Quranil Azim, jilid 5 halaman 230. Al-Imam At-Tabari menjelaskan lafaz rasyada pada akhir ayat ini, wahayyi lana min amrina rasyada, maksudnya adalah petunjuk dalam mengamalkan perbuatan yang Allah cintai. Sebab itu kita setiap pagi diajar untuk kita berdoa, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamlah kepada aku petunjuk supaya kamu sentiasa bimbing aku, dan juga selamatlah aku daripada segala kejahatan hawa nafsuku dan kesilapanku. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan dalam tafsirnya, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ini dapat dilihat dalam kitab tafsir Al-Munir halaman 217 juzuk yang ke-15. Menariknya ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Iz awal fityatu ilal kahfi. Ketika mana pemuda-pemuda tersebut pergi menghala ke gua. Dia nak masuk gua, dia tengok gua, maka di situlah kita tengok. Maknanya tuan-tuan, akhir sekali manusia akan pergi kepada Allah. Manusia akan pergi kepada hukum Allah. Manusia akan pergi ke tempat yang Allah ciptakan. Dia tak cari rumah orang, dia tak cari sekolah, dia tak cari bantuan orang, tapi dia cari tanah yang Allah ciptakan, yang bentuk gua. Kemudian perkara yang paling besar sekali, mereka berdoa. Maknanya kalau kita tengok sirah Nabi masa
keluar hijrah, pergi Gua Sur, Nabi juga doa. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita, bila dah sampai depan Gua Sur tu, dia angkat gua apa ni, kahfi ni ataupun tempat ni, dia angkat tangan, dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat ini merupakan satu tanda bila dia doa dengan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Allah mudahkan usaha dia, Allah mudahkan urusan dia, Allah selesaikan urusan dalam bentuk kemuncak, antara hidup atau mati, antara boleh hidup atau kena bunuh, atau kena tangkap, atau kena seksa. Tapi dengan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Allah selamatkan mereka. Bahkan di sini dia minta yang pertama rahmat, yang kedua min amrina rasyada. Dua ini adalah kunci keselamatan, kejayaan dan kesenangan manusia. Seorang ulama besar, ahli hadis yang terkemuka, Dr. Syihabuddin Abu Az-Zahwi, pernah menyatakan sahabatnya seorang ahli hadis di Universiti Syariqah menceritakan kepadanya, dia susah hati, dia tak dapat hajat, dia rusing, dia telah baca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada banyak-banyak pada hari Jumaat, khususnya selepas asar, maka akhirnya hajatnya ditunaikan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku kami, inilah doaku. Kemudian ayat ke-11, firman Allah Ta'ala, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami menidurkan mereka di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Secara literalnya, kalimah daraba bermakna memukul. Namun dalam konteks ayat ini disebut ayat memukul telinga di sini adalah sebagai satu bentuk metafora yang menunjukkan Allah Ta'ala menidurkan pemuda Ashabul Kahfi dengan tidur yang begitu nyenyak, di mana Az-Zajjaj berkata Allah menghalang mereka daripada mendengar, kerana orang yang tidur apabila dia mendengar, dia akan tersedar. Lihat Bahr Al-Ulum jilid yang kedua, muka surat 290, dan As-Siraj fi Bayan Gharib Al-Quran jilid pertama halaman 130, dan Tafsir Al-Munir juzuk yang ke-15 halaman 211. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lafaz ad-darb di sini bermaksud meletakkan, atau kita kata memukul, atau kita kata meletakkan sesuatu, sebagaimana dikatakan daraba alaihi hijaba, yakni meletakkan di atasnya hijab atau penghadang. Dalam ayat ini juga maf'ul kepada darab, darabna dihazafkan kerana ia sudah jelas dalam konteks ayat ini, lalu menjadikan maknanya kami letakkan di telinga-telinga mereka penutup atau penghalang daripada sebarang bunyi. Hal ini adalah sebagaimana dikatakan bana alam ra'atihi, yakni binalah rumah di atas, ke atas isterinya. Tambahan lagi lafaz ad-darb dalam alal azan, yakni meletakkan penutup telinga mereka, merupakan kinayah kepada tidur, kerana tidur yang nyenyak melazimkan seorang tak dapat mendengar apa-apa pun sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menariknya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebelum daripada itu berkenaan dengan bagaimana Ashabul Kahfi bila mana dia sampai depan gua ataupun masuk dalam gua, dia angkat tangan, dia doa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bila dia doa, tuan-tuan, pertama dia orang yang dizalimi, kedua dia orang pegang Islam, orang yang beriman, ketiga dia orang musafir, keempat orang yang mutar. Apa makna mutar? Tak ada harapan dah. Empat ni kalau kita ada satu saja, Allah terima doa. Bayangkan kalau empat ni, maknanya mesti Tuhan terima doa ni.
Maka Allah jawab dalam ayat ini, selepas sahaja dia kata Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Allah guna huruf fa, fadarabna ala azanihim. Fa ni makna apa? Maknanya terus Allah terima doa dia, terus Allah laksanakan, sebab dia serah kat Tuhan. Allah yang menjadi tempat dia tawakal, maka Allah ambil take action hukumnya. Maka Allah pertama sekali jadikan telinga dia tak dengar. Apa makna? Maknanya dia boleh tidur terus. Tuan-tuan, satu perkara, manusia bila dia pusing, bila dia takut, bila dia bimbang, dia tak boleh tidur. Dia stres, dia bimbang, dia takut, dia mengacau, tapi ni dia boleh tidur. Sebab itu tidur ketika perang ataupun tidur ketika ketakutan seperti ini merupakan rahmat daripada Allah, kerana memberi keistirahatan kepadanya. Maka di sini disebut ayat seperti ini seolah-olah Allah telah pimpin mereka, Allah selamatkan mereka. Bila tidur, senanglah mereka, selesailah mereka. Dan disebut tentang telinga, sebab telinga ni tuan-tuan, dia sensitif. Kita ada anak kita baru lahir, kita tak suruh buka mata celak, mu tengok abah, mu tengok mak, tak. Kita suruh azang. Sebab azang ni, telinga ni berfungsi tuan-tuan. Telinga ni berfungsi. Orang nak mati, kadang-kadang dia tutup mata dah, tapi Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Suhaja depan telinga dia la ilaha illallah. Kerana telinga ni fungsinya luar biasa tuan-tuan. Kemudian kita tengok pula Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, saya minta maaf saya tak boleh nak baca banyak lagi tafsir ni, sebab kalau baca lagi panjang lah sampai 4 jam, jadi tak boleh lah. Kita nak hanya sejam setengah je, sejam. Firman Allah Taala ayat yang ke-12, summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka supaya terzahir ilmu kami tentang siapakah antara dua golongan yang lebih tepat kiraan tempoh mereka berada di gua. Syekh Syarawi kata, kita tengok, kemudian kami bangkitkan mereka. Ba'asnahum. Apa makna ba'asnahum? Bangkitkan mereka. Apa makna bangkitkan mereka? Ada dua. Kita, kalau kita bangun tidur, orang Arab tak cakap kami bangkit daripada tidur. Kita kata kita bangun daripada tidur, atau kita terjaga daripada tidur. Jadi bahasa Arab selalu sebut istaiqaztu. Aku jaga, aku bangun daripada tidur. Tapi kalau kalimah ba'asna ni, apa makna? Bangkit di sini, kita akan ingat orang ni bangkit daripada kubur. Orang ni bangkit di hari akhirat kelak. Hari kiamat dipanggil hari bangkit, yaumul ba's. Maknanya bila tidur lama ni, seakan-akan mereka ni mati, seakan-akan mereka ni dibangkit. Dan di sini juga memberi keyakinan kepada ummah, kepada orang yang percaya dan beriman, adanya hari bangkit. Adanya hari bangkit. Bahkan generasi Ashabul Kahfi itu mati berapa keturunan dah. Berapa keturunan dah mati. Yang datang kemudian tu tengok, dengar cerita, tiba-tiba bangkit. Yakin dan percaya, walaupun pada zaman tu mereka telah beriman. Kemudian dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Syarawi, menyatakan seolah-olah kisah ini menjadi ajaib dalam tafsirnya oleh tafsir Syarawi Khawatir. Al-Imam At-Tabari menyatakan summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Kemudian kami membangkitkan mereka, iaitu para pemuda, telah kami bimbing dalam gua setelah kami menyebabkan mereka tidur dalamnya selama beberapa tahun ataupun beratus tahun, untuk melihat dan mengetahui antara dua golongan mana yang lebih tepat dalam menghitung. Ahsa lima labisu amada. Kita ni tuan-tuan, menjadi kebiasaan perangai manusia, bila lama tu nak tahu berapa. Suka tanya berapa. Jadi perangai berapa ni memang daripada dulu lagi tanya, lama tidur berapa ni kata. Jadi benda macam ni selalu akan berlawang, selalu akan bercakap. Jadi Allah sebut ahsa lima labisu amada. Amada ni satu tempoh yang cukup lama. Pada kalimah ayyul hizbaini ini maknanya ada dua kumpulan. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam.
Bila orang tak, mereka akan duk bincang macam mana ini antara orang Islam dengan orang tak Islam. Ini dalam kitab Al-Jami' Al-Bayan. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kisah ini kepadamu dengan pengesahan yang benar. Mereka ialah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka hidayah. Syekh Syarawi kata, nahnu naqussu alaika. Apa makna nahnu? Nahnu di sini maknanya kami. Kami di sini maknanya Tuhan. Tuhan dalam Al-Quran dia guna dua kalimah nisbah pada diri dia. Pertama kami, kedua aku. Aku biasanya dia akan bercakap berkenaan dengan tauhid dan berkenaan dengan keimanan keesaan. Maka dia guna aku. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, yakni Allah. Tapi kalau dia cerita dan dia gambarkan berkenaan dengan isu-isu yang terkait dengan umpamanya penciptaannya, dengan penurunan hujan, dengan macam-macam, dia guna kalimah jamak khalaqna. Di sini kita guna kalimah nahnu. Satu menggambarkan keagungan, kebesaran, litazim. Yang kedua, dia guna banyak instrumen yang lain, makhluk-makhluknya yang lain. Maka dia guna nahnu. Bila nahnu di sini nak cerita begini, hang tahu, awak tahu, orang ni tahu, tapi tahu tu semuanya sangkaan. Semuanya ambil daripada mulut orang gini, tokok tambah. Maknanya pengetahuan tu terbatas, terhad dan tidaklah setepat mana. Sekarang yang ceritakannya adalah pencipta itu sendiri. Maka Allah guna kalimah nahnu naqussu. Maka bila Allah cerita, ini muktamad, tepat. Sadaqallahul azim. Nahnu naqussu, kami kisahkan. Kalimah kisah ni satu kalimah yang memberi makna. Apa makna kisah? Kisah ni kalau kita tengok orang tukang jahit, dia ada guting. Guting tu dia panggil miqas. Orang tukang jahit, kita pergi kat dia, Syekh nak buat baju lah. Nombor satu, dia kata boleh lah, kita buat lah. Tak ada seorang pun buat gitu. Dia ukur. Kalau hak jenis tu, lepas ukur, tengok perut pucik ke tak, tengok labuh tak kat mana, tanganmu selesa banyak mana gini, bau macam mana. Dia ukur semua. Kaki nak lakuh, takut spik, dia ukur semua sekali. Apa makna? Maknanya dia potong tu, dia tak boleh rambang. Pakai mana? Dia ada ukur dia ada ni. Maknanya, dalam bahasa mudah, ia bersifat terperinci. Kalau macam saya kisah, saya kata Syekh, ada kisah seekor anjing mapuh tepi jalan. Tak menarik. Tapi ada orang kata, Masya Allah, satu hari saya tengok, Masya Allah, ada seekor ular datang. Lepas tu ada orang. Itu makna kisah. Sebab itu pokok ni, bila dia kisah, ramai orang suka dengar. Sebab tu ada orang Arab zaman dulu, dia panggil qassasin. Ahli-ahli tukang kisah. Ahli-ahli tukang kisah. Jadi dia ni, bahasa kita kat pelipu lara lah. Tapi bila Allah sebut macam ni, dia nak buang. Sebab bila aku cerita, aku tak cerita macam kamu cerita. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Aku nak rayak, aku cerita kepada kamu tentang mereka ni dengan sebenar. Tuhan tak ada batil. Tengok, dia cerita dah. Maknanya satu ketegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kita faham berkenaan sebuah cerita. Cerita apa? Ni kita tengok filem lah. Filem apa yang paling kita seronok? Filem hak seronok, dia tak macam filem yang kita bina macam biasa. Seorang tu dia daripada kecil naik ke besar, muda, lepas tu jadi tua, lepas tu ada berlawan dengan perokok gini, lepas tu gini, lepas tu dia tepur dengan ni, lepas tu dia gini-gini. Tu tak bijak cerita tu. Cerita tu tak akan menarik. Dia start cerita ni, adegan tembok-menembok dulu, gocoh dulu, lepas tu hak ni mati. Kita pun jadi pengangguan pula gini-gini. Lepas tu dia pun mari flashback 40 tahun lepas, 30 tahun lepas. Baru tengok tengah kacau ni, Allah,
Lepas tu tengok pula cerita di kampung, sebuah kampung begini. Ni cara Quran cerita. Quran cerita tadi tentang perang dah, tentang lari dalam gua dah, tentang dihambak, dikejar, tentang ni. Tiba-tiba mari kisah baru start balik. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu cara Quran. Lepas tu baru ertinya dalam bahasa mudah gak kita kata mula-mula tu dia datang thriller dulu. Datang hak pendek dulu. Ataupun kita kata gak kalau kita menulis tesis ke apa, dia panggil sinopsis dulu. Sikit je. Oh sedap juga. Tapi sinopsis tu dia datang hak puncak dulu. Lepas tu baru dihurai satu persatu. Apa dia? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan mereka hidayah petunjuk. Tuan-tuan, bahasa Quran dia tak sama dengan bahasa manusia. Bahasa Allah. Bahasa Allah biasa kita dengar kalimah inna. Sesungguhnya. Kalau kita tanya, Ji makan dah pagi ni? Sesungguhnya saya belum makan lagi. Orang tak cakap gitu. Sesungguhnya saya telah berkahwin. Sesungguhnya saya ada anak. Sesungguhnya saya akan pergi belajar. Orang tak cakap itu. Main sungguh. Orang tak cakap gitu. Tapi bahasa Quran biasa. Kerana bahasa Quran ni bukan menipu. Bahasa Quran ini tak ada bergurau. Tak ada orang panggil ni. Dia serius. Bahasa Quran sebab itu dia naba'ahum bilhaq. Innahum. Cerita ni benar. Allah sebut innahum. Sesungguhnya. Takkid. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda. Kita tengok. Pemuda ni dia ada dua. Pertama, kalau kita tengok pemuda ni, dia ni adalah sebagaimana yang disebut orang yang begitu bersemangat, orang muda. Innahum, orang muda ni dia semangat ni. Beriman, mereka ni pemuda. Tuan-tuan, satu benda, bacalah Quran seluruhnya. Bila cerita bab satu benda, Quran dia bukan cerita sebagaimana ahli sejarah. Ahli sejarah dunia, dia akan cerita tahun, dia akan cerita tepat, dia akan cerita berapa jumlah, dia akan cerita berapa tahun, dia akan cerita macam tu. Itu pandai. Tanya bila Portugis takluk Melaka, 15 belah. Orang dah bincang hak tu 15 belah. Tapi kesan takluk mati berapa orang, hina berapa, tak, orang dah bincang. Kurang. Sampai sekarang tak ada lagi dalam kitab sejarah Melayu kita ni tulis hasil daripada serangan Portugis tu berapa kerugian yang berlaku kepada rakyat Melaka. Tak ada. Jatuh gitu ya. Tapi kalau jawab 15-14 salah dah. 15 belah. Gitu bahasa. Quran ni tak sebut sepatah pun tahu. Sebab Quran nak ambil istifadah, nak ambil iktibar. Kerana sifat ni akan berulang. Pemuda ni sama juga pemuda zaman kita. Yang ada amanu bi rabbihim, layak muasafat tu, sifat tu. Jadi sebab itu dia tak kira nama, dia tak kira tepat, dia tak kira bila, tak kira bangsawan, tak kira anak siapa, bin siapa. Tak, dalam Quran tak akan sebut macam tu. Dia akan sebut watak je, watak. Dalam Quran kata Syekh Syarawi, kalau takhassus ada makna yang khas. Apa makna takhassus? Takhassus ni makna Allah sebut nama dia. Contohnya Allah sebut nama Maryam. Apa makna? Salah satu makna bila sebut nama Maryam, maknanya tak akan wujud atas muka bumi orang beranak tanpa suami. Saya ni minta maaf lah, saya mengandung, saya ni macam Siti Maryam. Tak mungkin. Tak mungkin, tak akan berlaku. Sekali tu je. Allah SWT bila sebut nama, dia sebut nama ni sama ada baik lajak atau jahat lajak. Baik Nabi Musa dia sebut, Nabi Ibrahim dia sebut, Nabi Muhammad dia sebut. Jahat lajak, Hamang dia sebut, Firaun dia sebut, Abi Lahab dia sebut. Abi Lahab pun nama samarang lah, nama gelarang sebut. Tapi Firaun pun bukan nama. Firaun tu ada orang kata Ramses kedua. Tapi nak ceritanya, inilah watak pemerintah, watak orang kaya, watak orang gedebe, watak orang alim jahat dan seumpamanya, semua disebut macam tu. Innahum
fityatun amanu bi rabbihim. Bila fityah ni apa makna? Ramai lah. Sebab dia jamak, dia plural. Kalau seorang fata, kalau ramai fatatun, kalau perempuan fatatun, kalau banyak fityan ataupun fityatun. Mereka ini fityah. Amanu bi rabbihim, mereka beriman. Mereka beriman dengan Tuhan mereka. Dan apa yang berlaku? Wazidnahum huda. Mereka yang beriman, Allah tambah lagi petunjuk. Sebab itu makin beriman, makin dapat petunjuk, makin mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini dengan kalimah fata, maknanya orang muda. Bila sebut orang muda, maknanya dia kuat. Dia ada aspirasi. Dia ada sanggup galas tugas. Dia ada semangat, dia ada tujuan, dia ada motif, dia ada hadaf, dia ada kekuatan. Macam kita katalah, daripada mufti, dia ada sebut fatwa. Fatwa tu apa makna? Satu hukum yang telah diputuskan oleh seorang mufti. Apa makna fatwa? Maknanya asalnya pendapat tu lemah. Dalam kampung, dalam negeri tu, satu pendapat tu tak nak. Tiba-tiba tu imam kampung tu pergi ngadap mufti. Lepas tu tanya, mufti pun beri jawab, masalahnya gini, kita beri pendapat ni kerana gini. Dia balik kampung, orang bergaduh dah, ayahlah, aku tanya dah mufti kata gini. Kuat lalu dah pendapat tu. Jadi orang ikut je lah. Jadi maknanya, bila orang sebut orang muda, orang yang kuat, orang yang ada semangat, orang yang mampu, orang yang boleh ke depan. Baik. Huraiannya panjang tentang fata ni. Allah menyebut ayat ke-14, warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kami teguhkan hati mereka pada kebenaran ketika mereka berdiri di hadapan raja, lalu mereka berkata, Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selainnya. Jika kami menyembah Tuhan selain daripada Allah, kami berkata sesuatu yang telah jauh daripada kebenaran. Tengok. Pertama, suka nyatakan, bila Allah sebut warabatna, kita ni iman. Kita ni dapat hidayah. Tapi kita ni boleh digoyang. Saya contoh paling mudah je lah. Ada orang masuk Islam ataupun siapa-siapa dia lah, orang beriman. Mari seorang pergi kat kita, Syekh, kapi sekali Syekh. Apa kita buat? Kita tampar dia sekuat-kuatnya. Terajang dia. Dia pun hehehe, duduk lagi. Dia pun ulun nak duit 100,000. Dia kapi kat sekali. Kita tapar kat kali kedua. Tengok 100,000 slow dah tapar. Payah sangat dia ambil je. 3 juta depan kita. Kita pun dengung. Hutang banyak. Hutang kat 300,000 ni. Kita pun kata, jangan main gini. Lain lah. Kenapa? Tengok ni. Akhirnya kata ni last. Ambil pula 10 juta. Mari mikir, kalau kita baik aku murtad sekejap, atau aku masuk balik Islam. Lepas tu aku pergi Mekah sama. Aku sedekah kat orang gini-gini. Aku selesai salah. Tengok. Dia akan mudah goyang. Kalau hak jenis macam-macam. Tak boleh. Sebab itu bila kita minta dengan Tuhan, bila kita beriman, kita selalu kena minta, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maka bila dia minta kepada Tuhan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, begitu juga dia minta ni, maka akhirnya Allah kata warabatna ala qulubihim. Kami kukuhkan hati mereka. Ribat ni adalah kalimah-kalimah yang mulia. Dan kalimah rabat ni kita tengok Nabi Musa, mak dia letak dia dalam sungai tu, bukan saja-saja hati ni, anak sayang macam mana, tapi Allah kata apa? Laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah tidak kerana kami tetapkan hati dia. Jadi kita kena minta dengan Tuhan seperti ini. Dan sifat orang macam ini, kita tengok Allah nekankan ayat.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Apa makna iz qamu? Iz qamu di sini maknanya sudah berlaku penentangan. Iz qamu maknanya berlaku penentangan. Maksudnya gini, ni gambar-gambar ni. Adalah orang yang tak baik cakap, kau ni gini, kamu ni gini. Tak payah ikut. Macam-macam lah sebut. Kita tak berani nak lawan. Kita pun keluar, masuk tandas ke. Dalam tandas tu kita maki orang yang cakap tu. Dekat lain pun kita maki. Biasa lah gitu. Kita tak puas hati, kita tak nak lawan, kita nak geram. Cakap belakang, sorang-sorang ini. Itu biasa. Tapi izqamu di sini maknanya dia duduk dalam majlis, dia bangkit dan dia cacang, dia lawan. Izqamu maknanya dia tegak kebenaran. Di sini merisikokan mati, tangkap, bunuh, seksa. Sebab itu izqamu, dia kata depan mereka. Apa dia kata? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kita semua. Mu pun bukan mu Tuhan, tapi Tuhan kita semua. Tuhan kami, Tuhan kamu, Allah. Bahkan dia napi balik. Sebab depan dia ni pokok-pokok nyembah benda lain. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna izan syatata. Kami sekali-kali tak akan sembah selain daripada Tuhan sebenar. Kalau kami ikut macam tu, kami juga sesat barat habis. Terpacak. Tengok kalimah macam ni. Ini baru fityah. Innahum fityatun. Bila sebut fityah, dia dalam Quran ni dia ada kalimah-kalimah tuan-tuan luar biasa. Allah bila sebut fityah, fata, semua puji dalam Quran. Sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Aku dengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Ni setan kata. Iblis kata. Bila mana dia pergi pecah bahala-bahala. Fatan, orang muda. Tengok orang muda ni. Hebat orang muda. Sebab itu orang Arab kalau dia cakap, dia kata apa? Laisal fata man qala ana. Laisal fata man qala abi. Innal fata man qala ha ana zak. Bukanlah orang muda selalu sebut abahku, atukku, nyangku. Tapi orang muda ialah kami, saya, aku. Macam kita tengok dalam cerita, oh ni atuk aku ni. Atuk aku ni hebat, Syekh. Luar biasa. Ni ayah aku. Ayah aku hebat. Ni nyang aku lagi hebat dulu. Hang, aku tahu, aku biasa. Itu bukan orang muda. Walaupun dia lelaki. Bukan orang muda. Macam kita kata lelaki. Dia ni lelaki lah. Dah apa orang lain tak lelaki semua? Lelaki kau. Tapi tak orang. Slow. Sebab itu Allah sebut minal mu'minina rijalun. Maknanya min tu litabai. Orang mukmin ramai, laki-laki. Tapi dia rijal, bukan ni. Kita tengok macam baru ni ada di Israel, di Palestin, di Gaza. Tiba-tiba ada seorang lelaki tu kena drone, kena tembak, kemudian dia tengah duduk, dia pun terus angkat tangan. Angkat tangan ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Dia pun sujud. Drone tu siapa dia ambil? Israel ambil. Maka baginya gegak gempita, kemenangan besar bagi kita. Kita telah bunuh orang ni, kita telah gini. Dia pun siar tempat dia. Dia sendiri siar. Dengan sebab siaran tu, ni dalam YouTube biasa, bukan cari kena check. Tiba-tiba orang Islam bangkit semuanya, huru-hara pula mereka. Orang Islam gembira, Allahu Akbar. Syahid namanya Taisir Abu Tu'aimah, atau digelar juga Abu Ubaidah. Bukan Abu Ubaidah hak cakap tu dah, ni lain. Siapa dia? Hafiz Quran. Hafiz bukan hafiz biasa tuan-tuan. Hafiz dia ni di sana ada dipanggil kutlah mereka ni. Hafiz ni dia baca daripada pagi sampai petang, sekali baca tu tak salah. Hafiz, dia jadi imam. Masya Allah, dia dikatakan telah menembak hampir 50, setengah kata 60 kereta kebal Israel.
Dia ada pula pasukan puak ni dia panggil puakan, dia panggil Kutlah ataupun Fasilah Al-Huffaz. Dia ketua, salah seorang. Pada hukum dasar kalah. Kita tengok mati dah, tapi hukum Allah dia menang. Wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka nak cara lain, Allah jadikan bangkit. Di Jazair, Algeria, bangkit khutbah. Di Yaman, bangkit khutbah. Di Palestin, bangkit khutbah. Orang tengok kes ni, orang jadi semangat lagi. Pening dia. Allah kata. Akhirnya silap apa lagi sia. Siapa sia? Mereka sia. Ini orang muda, orang yang hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Kaum kami telah mengambil tuhan-tuhan yang lain selain Allah. Mengapa tidak mereka datangkan bukti kukuh yang menjelaskan perbuatan mereka? Tiada yang lebih zalim daripada yang berdusta kepada Allah. Jadi hak ni dalam bab tauhid, saya tak nak syarah panjang, saya nak cerita, saya nak cuba pintaskan lagi dengan dalil. Ayat yang ke-16, wa izin tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ni tafsir hak daripada tadi dia doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dia cerita kisah Hawa, macam mana oleh kerana kamu meninggalkan kaummu ni, sama-sama dia cakap, oleh kerana kita ni duk tinggal kaum-kaum kita ni dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah kamu di dalam gua. Pasti Allah akan memancarkan rahmatnya pada kamu dan menyediakan bantuan dalam urusan kamu. Allah boleh buat. Manusia bila serah kepada Allah, maka di situlah berlaku keajaiban. Dan banyak kisah ni kita ceritakan. Kemudian kita nak tengok ayat seterusnya, ayat ke-17. Wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza rabat taqriduhum zatas shimal wa hum fi wajwatin minhu zalika min ayatillah man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Engkau akan lihat matahari ketika terbit, ia menjauhi gua mereka di sebelah kanan, dan ketika terbenam cahayanya menjauhi mereka di sebelah kiri. Mereka berada di kawasan lapang di dalam gua tersebut. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia telah mendapat petunjuk. Siapa yang disesatkan, dia tidak akan menemui siapa yang dapat memberi petunjuk padanya. Ayat ni tuan-tuan seolah-olah hampir memberi confirm tempat gua tu di Jordan. Sebab mereka duk kata banyak gua ni, gua di Turki ada, di mana lagi, di Syria ada, di Jordan ada. Tapi dengan ayat ni ke muasafat, sifat-sifat tu terkena pada gua tersebut. Gua tersebut. Dan yang kedua, saya terpaksa pendekkan sebab masa. Manusia ni bila di gua ni pula, kedudukannya matahari bila dia naik, dia turun tu dia pancar sebelah kanan, dia pancar sebelah kiri. Tuan-tuan, tidur lama. Kita tahu pula musim panah, kalau panah lama di negara Arab, kalau terbuka, terbakar kita. Jadi Allah sitikan. Sekadar nak ambil haba, sekadar nak meneruskan. Itu satu. Itulah hikmah Allah. Yang kedua, sifat yang kedua, mereka ni bila tidur, mereka ini pula tidur dalam bentuk apa ni, nyenyak. Tapi tidur mereka itu sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini berbalik-balik. Ayat ke-18, wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Engkau menyangka mereka berjaga sedangkan mereka tidur. Kami membalik-balikkan badan mereka ke kiri dan ke kanan. Anjing mereka pula membentangkan dua kakinya di pintu gua tersebut. Sekiranya engkau melihat mereka, tentu engkau akan melarikan diri dan dirimu dipenuhi rasa takut terhadap mereka.
Ayat ni tuan-tuan, kita tengok dia macam berjaga. Walaupun 300 tahun tu macam berjaga. Maksudnya macam orang tidur biasa. Sedangkan mereka ni ruku dia. Kalimah ruku ni tuan-tuan, tidur nyenyak lah. Orang panggil tidur mati lah. Tak sedar. Dan Allah kata, bila tidur sedar, bila tidur tak sedar langsung ni, nyenyak ni, ada beza tak antara tidur nyenyak dengan tak nyenyak? Ada beza. Apa makna tidur nyenyak? Apa makna tak sedar? Biasanya tak gerak. Macam contohnya, kita cari orang tu, jom kita pergi buat satu program. Pagi tu makan sikit, makan. Sudah makan tu jogging, lepas tu akak barang, lepas tu gini, lepas tu jalan. Sampai pukul 9 malam. Pukul 9 malam. Lembek dah ni. Jamu nasi arak pula. Makan kenyang. Sudah jamu nasi arak, pukul 11, okey tidur. Masing-masing bismillah. Seterik. Sampai pukul 10 pagi. 10 pagi esok. Masa tu dia tidur, dia tak macam ni. Sebab tidur tu rukut, tidur sungguh. Dia tak dengar. Tuan-tuan, bila tidur tak dengar, bila macam ni, Allah wa nuqallibum, kami yang balikkan mereka. Belah kanan, belah kiri, macam kita tidur. Tujuan apa? Kata ulama, kalau kita duduk lama, kita tengok orang sakit lama. Orang sakit duduk ni paralyze ke apa, dia sakit kulit. Belakang mereka tu sebab kena katil ke, kena tanah ke, ataupun kena tempat tu. Jadi bila balik ni, tubuh mereka akan stabil sentiasa. Allah bagi tahu. Dan kerja tu Allah kata kami buat. Kami yang balikkan mereka. Macam mana? Walaupun 300 tahun lebih. Cara Allah selamatkan. Kita kalau duduk tekan sekejap je, kebah dah kaki. Itu baru setengah jam. Maka begitulah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu ma labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ayat ini menjadi jawapan semua sekali. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka bertanya sesama mereka. Bila mereka bangun ramai-ramai ni, mereka pun duk tanya, macam mana kita? Rasa lama tidur. Tak. Setengah hari je rasa. Hak ni kata tak. Berapa? Mereka tanya, berapa lama mereka tidur? Sama-sama mereka tanya. Sedar-sedar tanya, tak dah jawab apa sangat, sekadar sambil-sambil. Lalu rasa lapar. Mereka kata, hantarlah, kita ada lagi duit-duit perak kita ni, pergi seorang, pergi ke bandar, tengok makanan yang baik. Azka ta'ama. Dia tak suruh cari makanan, tapi cari makanan yang baik. Kenapa cari makanan yang baik? Maksud sayanya, dia nak cari yang halal 100%. Azka ta'ama falyatikum birizqin. Bawa. Tapi aku nak ayat satu je. Waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Bila kamu nak pergi tu, kamu kena beraluh. Beraluh. Apa makna beraluh? Berhati-hati. Apa makna berhati-hati? Sentiasa awas. Sebab kita ingat, kita kena kejar dulu. Jadi buah lama tu ingat lagi, buah 300 tahun lepas tu. Sebab dia tak tahu 300 tahun lepas dah. Jadi buah 300 tahun tu, sebab dia tahu puak tu tak boleh harap, bahaya. Jadi kena berhati-hati. Jadi puak ni pergi dalam keadaan yang terkap. Dalam keadaan apa? Slow. Bila pergi itu supaya wala yushiranna bikum ahada. Di sini tuan-tuan menyebabkan menjadi hujah. Allah kalau nak bagi hujah, syahid, bukti, dia tak bagi bukti hak duduk dalam gua. Maknanya Allah tak jadi mereka duduk dalam gua 300 tahun, selepas 300 tahun tengok gini, betul ke tak? Rasa 300 tahun dah. Kita catat balik hari ni, lepas tu kita pun Allah mati. Tak. Sebab masa tu orang akan banyak query. Dia ni pergi keluar kepada khalayak masyarakat, generasi 3-4 jenis generasi dah lepas pada tu. Jadi generasi ini menjadi saksi semua. Jadi orang ramai duk tengok semua. Inilah luar biasanya kes seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dia beri hujah lagi, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu idzan abada. Kalaulah kamu
mereka zahir ke atas mereka, dia tahu kamu, dia rejam kamu, dia kembalikan kamu kepada agama mereka, kamu tak akan berjaya. Ini alasan supaya waliyatarattaf. Allah nyatakan wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, begitulah kami dedahkan hal mereka kepada manusia agar mereka mengetahui bahawa janji Allah itu benar dan sesungguhnya hari kiamat itu tiada keraguan padanya ketika mereka berbantahan tentang kebenaran kebangkitan hari kiamat. Setelah kematian Ashab Al-Kahfi, sebahagian manusia berkata, dirikanlah binaan di atas gua. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Berkata pula yang berkuasa dalam urusan mereka, kita akan bina masjid atasnya bagi memuliakan dan memperingati mereka. Tengok tuan-tuan, kisah ni menggambarkan kepada kita bahawa akhirnya ramai yang tahu dan mereka percaya kerana pendedahan seorang lelaki yang keluar itu, dan kisahnya cukup masyhur yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala kata, saya quluna salah satu. Tengok, akhir bahas baru tanya berapa jumlah orang. Saya quluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Ada kata mereka ni 3 orang. Yang keempat anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada kata 5 orang. Yang keenam anjing. Allah kata rajman bil ghaib. Itu semua tak tepat. Wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Mereka berkata 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah yang tahu tentang bilangan mereka ni Allah sahaja, Tuhan aku. Dia lebih tahu, yang ramai tak tahu. Ramai sangka salah, melainkan sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jangan pula kamu dalam keadaan suka sangat berdebat tentang Ashabul Kahfi kecuali perdebatan zahir sahaja berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dan janganlah pula kamu meminta penjelasan ahli kitab tentang kisah mereka. Jadi kisah ni jelas menunjukkan kepada kita, kita nak bincang mesti kita kena ada daripada Quran, hadis dan hujah satu persatu. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Jangan sekali-kali kamu kata, aku nak buat begini esok, tapi sebut insya-Allah. Ini kaedah. Dan ingat kepada Tuhan kamu bila kamu lupa. Mudah-mudahan, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhan kami, Tuhanku akan tunjukkan aku jalan yang sebenarnya. Ayat ini tuan-tuan menggambarkan kepada kita bahawa bila kita janji dengan orang, jangan kita kata esok kita buat, insya-Allah. Sebab ada orang kata mereka datang kat Nabi tanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi kata esok. Tiba-tiba Tuhan tak turun wahyu. Ada riwayat kata sampai 15 hari baru turun wahyu, sebab itu Allah betulkan Nabi. Allah cerita walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. Mereka tidur dalam gua Kahfi tu, menetap di situ 300 tahun dan ditambah 9. Jadi 309. Tuhan meraihkan dua perkiraan tahun yang masyhur, tahun Masehi dan tahun Hijri. Jadi setiap 300 tahun kena tambah 3 tahun. Jadi seolah-olahnya bila setiap 100 tahun kena tambah setahun, setiap setahun kena tambah 100 tahun kena tambah 3 tahun. Itu dia baru sama. Sebab kita kira bulan Islam ni lain daripada bulan ni. Akhirnya mereka tidur, kalau kita kata 309 tahun ini Hijriah ataupun Qamariyah, kalau 300 tahun Syamsiah Masehi. Mereka tidur. Allah Subhanahu Wa Taala, ni cerita Syauqi Abu Khalid pun ada sebut semua. Kisah dan bilangan Ashabul Kahfi. Baik. Pertama, status kisah, beberapa kisah Ashabul Kahfi. Status kisah ni tuan-tuan,
kalau kita boleh rojok, kita akan temu satu hadis. Ja'a rajulun min hawari Isa ibn Maryam. Hadis ni panjang. Kalau saya nak baca ni, dia sampai kepada 7 lah, 6 lah. Panjang ceritanya. Kisah ini nak cerita kepada kita dalam Musannaf Abdul Razak ada menyebut kisah Ashabul Kahfi. Sebab itu tuan-tuan balik nanti saya beri homework lah. Tolong baca sendiri pula supaya boleh habis kisah ni. Memang saya kata kalau nak bincang kisah ni kita kena ambil masa 5 jam. Mana kita zuhur sini, asar sini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita ni menarik. Riwayat yang ini dinukilkan oleh mufassirin, terutamanya tafsir Sa'labi. Tafsir Sa'labi, Jami' al-Bayan, tafsir Al-Baghawi, tafsir Abdul Razak, tafsir As-Samarqandi, dan disebut juga sebagai sahih wa dhaif dalam Tarikh At-Tabari. Ni panjang kisah dia. Jalur pula kalau kita tengok hadis, dia ada 2 jalur. Jalur yang pertama Ibn Ishaq dalam Siyar wal Maghazi juga menyebut dalam hadisnya panjang, ada kelainan sikit. Begitu juga jalur yang kedua yang kita bincangkan ialah hadis daripada As-Suyuti dalam Durrul Mansur. Durrul Mansur berkata Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Dalail daripada jalur As-Suddi, As-Saghir dan Al-Kalbi. Hadis pun panjang. Saya baca dan saya tengok memang menarik sangat kisah ni. Kalau nak cerita memang panjang dan dia seolah-olah lengkap melengkapi antara satu sama lain. Baik. Kemudian seterusnya kita nak cover sikit lagi berkenaan dengan beberapa soalan-soalan yang kita rasa kita perlu jawab pada hari ini yang sentiasa bermain dalam pemikiran kita. Okey. Nombor 1 sekali, kita nak tengok berkenaan dengan berapakah jumlah Ashab Al-Kahfi. Jumlah Ashabul Kahfi ini sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati ada 3 pendapat. Pendapat pertama 3 orang, anjing yang keempat. Pendapat yang kedua 5 orang, anjing yang keenam. Pendapat yang ketiga 7 orang, anjing yang ke-8. Dan ini dipanggil waw. Ada kata waw samaniyah, tapi juga disebut sebagai ikrar. Ibn Abbas dia kata ana minal qalil allazi istasna Allah azza wa jalla kanu sab'ah. Aku termasuk dalam kalangan mereka yang sedikit. Lalu ia dikecualikan oleh Allah, mereka Ashab Kahfi ni seramai 7 orang. Ibn Abbas kata berdasarkan kepada nas ni. Jadi berdasarkan kepada ini, mengikut banyak riwayat menyatakan bahawa mereka ini memang benar adalah 7 orang dan anjing mereka yang ke-8. Pendapat yang menyatakan 3 orang dan 4 anjing ini merupakan pendapat ahli kitab golongan Ya'qubiyah. Ia adalah aliran Nasrani yang mengikut Saint Jacob Baradaius. Pendapat kedua 5 orang dan yang ke-6 adalah anjing mereka. Dan ini adalah pendapat ahli kitab dari golongan Nasturiyah. Ia adalah aliran Nasrani yang mengikut ajaran Nestorius, pemimpin utama Nasrani di Konstantinopel pada masalah Kristologi dan juga Maryam. Pendapat yang ketiga 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Inilah pendapat yang dipersetujui. Jadi perbahasannya panjang dan kami huraikan satu persatu dan kami telah tarjihkan berdasarkan kepada apa yang disebut
oleh nas ilahi sebenarnya 7 orang. Nama-nama Ashab Al-Kahfi. Ada orang tanya nama-nama. Ibn Abbas menyebut secara jelas nama setiap orang, termasuk nama anjing, Ashabul Kahfi. Seperti yang dinukilkan oleh Ibn Katsir dan Al-Baghawi dalam kitab tafsir mereka. Kata Ibn Abbas, nama mereka ialah Maksil Mina, seorang. Maksil Mina, semua lelaki. Maksil Mina. Yang kedua Yamliha, ada kata Tamliha. Ketiga Martunas. Keempat Bainunus. Kelima Sarinunus. Yang keenam Zunawanis. Yang ketujuh Kasfaitot-nunas, iaitu pengembala kambing. Yang kelima, yang ke-8 wal kalbu, anjing. Qitmir itu anjing. Ini mengikut pandangan Ibn Abbas. Maknanya gini, Ashabul Kahfi sebenarnya asalnya 6 orang. 6 orang ni orang bangsawan yang besar, anak orang muda. Mereka ni mengikut ceritanya, bila saya tanya mereka, tanya di imam masjid di Ashabul Kahfi, umur antara 16 tahun ke 26 tahun. Nang ni telah berjanji setia beriman. Hak tu duk berlawan tu. Nang. Bila mereka diminta suruh tarik, diberi tempoh beberapa hari, mari semula, takut mun tak berapa nak betul akal ni, patah balik ikut kita. Puak-puak ni beriman, dia lari. Bila dia lari, dia temu dengan seorang pengembala kami. Pengembala ni semangat nak ikut juga. Tapi masalahnya pengembala ni ada anjing. Dia kata boleh hamung, tapi anjingmu jangan ikut. Anjing tu nak ikut juga. Dia kata tak boleh, anjing nyalok bising pula. Dia kata tak apa. Tiba-tiba Allah jadikan anjing ni dikatakan boleh bercakap. Berilah aku ikut juga, aku akan jaga kamu. Itu ceritanya. Jadi akhirnya 6 campur 1 jadi 7. Yang 7 tu, yang ke-7 tu namanya Kasfaitot-nunas. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang hebat ni nama pendek, orang tak berapa nak hebat ni nama panjang. Jadi nama pendek. Panjang, payah, kita sebut payah. Hak lain Maksimna Tamliha, panjang sikit lah. Okey. Kemudian seterusnya kita nak bincang pula berkenaan mereka ni duduk dalam 300 tahun. Dan inilah yang disebut oleh ulama, memang 300 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Dan seterusnya kita bahas juga berkenaan dengan lokasi peristiwa Ashabul Kahfi. Banyak riwayat, ada kata di gua di Anatolia, ada kata Jabal Qassim Syria, ada kata gua di Amman, ada kata Mazar al-Di Turpang China, ada kata Chenini Tunisia, dan banyak lagi pendapat. Yang paling tepatnya mengikut apa yang kita katakan adalah di Jordan. Kemudian kita juga ada cover masalah berkenaan dengan sahabat yang menjumpai gua tersebut. Ada tak orang tanya, sahabat Nabi yang jumpa gua ni? Zaman Nabi mereka ni duduk dengan Nabi lah banyaknya. Mengikut dalam dapatan kajian kami, Muawiyah dan Ibn Abbas pernah jumpa. Muawiyah ni kita ingat, dia jadi gubernur di Syam. Kemudian jadi khalifah, raja pada tahun 40 Hijrah. Masa tu dia jadi raja ataupun pemerintah khalifah Islam yang pertama dinasti Umawi. Ni ada Muawiyah, ketika mana beliau menyerang tentera Rom, beliau melalui gua tersebut seraya berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan, kalaulah dibuka tempat tersebut, nescaya kita akan dapat melihat mereka. Betulan bersama mereka Ibn Abbas berkata, apakah yang ada pada bagimu dalam perkara ini? Sesungguhnya Allah telah menghalangi sesuatu yang lebih baik bagimu daripada itu. Kemudian mereka berkata dengan menyebut firman Allah, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Sekiranya engkau melihat mereka, tentu engkau akan melarikan diri dan dirimu dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Tengok tuan-tuan, maknanya gini, ayat ni sebenarnya cerita zaman dulu. Bila Allah selamatkan mereka dalam gua, Allah tidurkan mereka. Anjing mereka ada, mereka tidur. Orang kafir, maksudnya zaman tu, telah datang ke situ dan nak tengok.
Bila nak tengok, mengikut riwayat, Allah campakkan dalam hati mereka rasa takut. Lari dia tapukang, tak berani tengok ni. Apa benda jadi gerung sangat. Sebab itu Allah kata apa? Wala mulita minhum ru'ba. Maknanya akan dirimu dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Jadi gerung. Yalah gua. Kita tengok sekarang kalau kita dekat sana pun di Gaza pun bila masuk terowong tu mereka takut. Main bahaya, takut ada apa-apa. Okey. Anjing Ashabul Kahfi ni pula. Anjing ni tuan-tuan, ialah Allah jadikan dia sifat anjing, dia duduk kakinya berjolong. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi. Saya duk fikir kawan-kawan, saya kata kalau kita tengok anjing ni banyak jenis. Satu, kalau kita tengok anjing ni hak duk main belakang, jalan berlari gini, kan ada tuan dia lagi. Anjing tu bukan dalam bentuk bersiap sedia. Tapi bila anjing duduk gini, ini sedia. Tuan-tuan rajin tengok Animal Planet, rencana ke apa ke, harimau nak tangkap musuh dia. Singa nak tangkap dia punya habuang dia tu, nak membaham. Tengok, kedudukan tu gambar yang sama. Kesiapsiagaan. Dia tak macam biasa. Dan anjing juga dengan makna singa, dengan makna harimau. Tetapi di sini lebih tepat dengan makna anjing. Baik. Warna dan nama anjing Ashabul Kahfi. Ini Ibn Abbas kata warnanya kelabu. Kelabu terang. Dikatakan juga Ibn Abbas kata pendapatnya warna merah terang. Ada kata, Muqatil kata warnanya kekuning-kuningan. Qurtubi kata menyatakan warnanya kemerah-merahan. Al-Kalbi kata warnanya antara merah dan kuning. Warna pun dia bahas tuan-tuan. Dikatakan warna seperti langit, kemungkinan putih kebiruan dan kelabu kehitaman serta langit mendung. Dikatakan juga warnanya warna batu, kemungkinan hitam. Dikatakan juga warnanya putih kehitaman serta kemerahan. Ini dan tafsir Al-Baghawi dan Haya Al-Hayawan Al-Kubra. Adapun nama dia, ada kata namanya Qitmir, ada kata namanya Rayyan, ada kata namanya Yasur, ada kata namanya Mushir, ada kata namanya Yur, ada kata namanya Tun, nama Tun pun ada. Ada kata namanya Sahban, ada kata namanya Sabhan, ada kata nama Har, ada kata nama Qatmur, ada kata nama Basit, ada kata nama Naqiyya, ada kata nama Qatfir. Ini juga dalam kitab tafsir Al-Hayawan, tafsir Al-Baghawi dan Haya Al-Hayawan Al-Kubra. Baik, bab-bab nama ni tak perlu kita pakai kaedah ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Pengetahuan pun tak memberi manfaat, jahil pun tak memberi mudarat apa-apa. Kemudian, anjing Ashabul Kahfi akan berada di syurga ke tidak? Orang tanya. Mengenai hal ini disebut dalam kitab Al-Ashbah wa Naza'i bahawa tidak ada haiwan yang akan memasuki syurga melainkan 5 haiwan sahaja. Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi, kibas Nabi Ismail, unta Nabi Saleh, himar Al-Aziz dan juga burak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Ibn Nujaim halaman 331. Abul Abbas Al-Hamawi menyebutkan bahawa maknanya haiwan yang tak boleh berkata-kata kerana jika tidak manusia juga termasuk dalam jenis haiwan. Dinyatakan dalam syarah Syirah Al-Islam, Muqatil mengatakan bahawa terdapat 10 haiwan yang akan memasuki syurga, iaitu unta Muhammad SAW, unta Saleh, anak lembu Ibrahim AS, kibas Ismail, lembu Musa AS, ikan paus Yunus AS, himar Aziz, semut Nabi Sulaiman AS, hud-hud Balqis dan anjing Ashabul Kahfi. Kesemuanya akan dibangkitkan. Lihat Ghamz Uyun Al-Basair. Namun soalan yang sama juga pernah diajukan kepada Fatwa Syabakah Islamiyah dan mereka menjawab bahawa mereka tidak mengetahui adanya dalil yang mensabitkan bahawa anjing Ashab Kahfi berada dalam syurga. Begitu juga tidak diketahui bahawa perkara itu diambil daripada Israiliyat ataupun tidak. Sedangkan urusan mengenai syurga itu termasuk dalam perkara gaib yang tak mungkin diketahui secara pasti siapakah yang akan memasukinya melainkan dengan dalil bersumberkan wahyu. Ini berdasarkan kepada pandangan yang masyhur. Baik. Kemudian seterusnya, Ashabul Kahfi Kristian atau Muslim? Orang duk tanya sangat. Kami melihat sudah ada sedikit salah faham tentang timbul dalam kalangan masyarakat awam dalam memahami isu ini. Misalnya ada yang menulis di media sosial dengan menyatakan agama mereka adalah Nasrani, kini dipanggil Kristian.
Ini kesimpulan yang agak tersasar dan memerlukan perincian yang lebih mendalam. Kami mulakan dengan persoalan ringkas yang sering berlega menjadi perbincangan. Adakah wujud kisah Ashabul Kahfi disebut dalam Taurat? Adakah kisah Ashabul Kahfi disebutkan dalam Injil? Berkenaan persoalan ini, Dr. Ahmad Al-Majzub menjawab bahawa kisah Ashab Kahfi tidak disebutkan dalam sumber-sumber rujukan Yahudi. Ia termasuk dari kisah yang warid dalam Quran, tetapi penceritaannya amat sedikit dan tidak terdapat kisahnya dalam kitab agama Yahudi. Berbeza dengan kisah-kisah lain dalam Al-Quran yang sebahagiannya mungkin didapati dalam kitab Taurat dan kitab selepasnya. Kemudian golongan Yahudi cuba memasukkan kisah Ashabul Kahfi ini dalam kitab agama masing-masing. Ketiadaan kisah ini dalam kitab Taurat tidaklah menafikan kesahihan peristiwa yang berlaku dan tak ada kepentingan sama ada kisah ini disebutkan dalam Taurat atau tidak. Lebih-lebih lagi setelah terbongkarnya bahawa golongan Yahudi ini telah memasukkan sejarah. Kita boleh tengok dalam kitab Ahlul Kahfi fit Taurah wal Injil wal Quran. Baik. Dan banyaklah hujah yang kita kemukakan di sini berkenaan dengan apa yang dinyatakan sahabat kami Ustaz Razif. Dia terangkan panjang lebar tentang yang ini. Tuan-tuan boleh bacalah definisi Kristian sebagaimana yang disebut satu persatu, dan hujahnya panjang dan amat menarik. Boleh tengok sampai hampir beberapa helai. Jadi kita nak kata, boleh ke menyatakan Ashabul Kahfi itu beragama Kristian? Boleh ke tidak? Pendapat pertama, Ashabul Kahfi, dengar apa yang dia kata. Pendapat pertama, Ashabul Kahfi berada atas agama Nasrani yang beriman dan mentauhidkan Allah. Dia sebut macam tu. Yang beriman dan mentauhidkan Allah. Hal ini disebut oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Selain itu, Ibn Katsir juga ketika mensyarahkan ayat berkenaan Ashabul Kahfi menyebut sesungguhnya dinyatakan bahawa mereka di atas agama Nabi Isa AS. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan menyebutkan, namun secara zahirnya mereka berada sebelum agama Nasrani secara keseluruhan. Seandainya mereka berada di atas agama Nasrani, tentu para pendeta Yahudi tidak akan mengambil berat tentang untuk menghafal khabar riwayat mengenai mereka, juga perihal keadaan mereka bagi menjelaskan perkara tersebut kepada mereka ini. Baik. Ini pendapat pertama. Hujahnya panjang. Masuk pendapat kedua, Ashabul Kahfi berada atas agama Islam. Ini dia. At-Tabari menjelaskan mereka adalah sekumpulan pemuda yang mengikut agama Nabi Isa AS, iaitu Islam. Ini dinyatakan dalam Jami' Al-Bayan. Bahkan inilah kesepakatan umat Islam dan seluruh para ulama. Terdapat riwayat daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ana awlan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ini seolah-olah menjadi garis panduan. Aku merupakan manusia yang paling utama dengan Nabi Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah saudara-saudara sebapa daripada pelbagai ibu. Ibu-ibu mereka berbeza, namun agama mereka satu, itu Islam. Baik. Tarjih. Kami melihat sebenarnya tidak ada pertembungan di antara kedua-dua pendapat ini, sama ada yang berpendapat mereka berada atas agama Nabi Isa atau dipanggil juga sebagai Nasrani, bukan Kristian, Nasrani, atau agama sebelum Nabi Isa maupun agama Islam. Apa yang pasti mereka tidak boleh dipanggil Masihi kerana istilah tersebut muncul lebih lewat dan berkait rapat dengan keimanan kepada konsep Masyiah. Hal ini kerana kesemuanya merujuk kepada agama yang berasaskan atau berintikan intipati yang sama, iaitu beriman dan mentauhidkan Allah serta menentang kesyirikan kepadanya. Beginilah hakikat penciptaan manusia yang terawal dari kalangan anak-anak Adam sebelum berlakunya penyelewengan. Mereka ini berada di atas akidah tauhid dan Islam. Lihat madkhal di dirasah al-aqidah al-islamiyah. Oleh yang demikian, meskipun sebahagian kitab-kitab tafsir menyandarkan Ashab Al-Kahfi kepada Nasrani, itu pada hakikatnya adalah berdasarkan kepada uruf zamani. Dalam arti kata lain, kalimah Nasrani pada zaman itu masyhur sebagai pengikut sebenar Nabi Allah
Isa alaihi salam. Walhal hakikat kepercayaan Nabi Isa yang sebenar bukanlah atas kefahaman Kristian pada zaman moden ini. Sebaliknya baginda beragama Islam. Ini bertepatan dengan kaedah al-haqiqatu tutraku bidalalatil adah. Perkataan asal yang hakikat ditinggalkan kerana wujud uruf ataupun adat. Dalam konteks ini, etikad kepercayaan terhadap agama Islam pada uruf dan adat zaman tersebut dikenali sebagai Nasrani. Tetapi uruf dan adat kini memahami Kristian ini dengan hakikat yang berbeza, iaitu kepercayaan Trinity. Kaedah ini juga disebutkan dengan lafaz yang berbeza. Al-urful lazi tahmilu alaihi al-alfaz innama huwal muqarin as-sabiq dunal mutaakhir. Uruf kefahaman semasa, kebiasaan yang terkandung dalam sesuatu lafaz, ia adalah seiringan untuk masa lepas, bukan seiringan dengan masa terkemudian. Kemudian tuan-tuan, kita dapati berdasarkan kepada ini bahawa dia adalah memang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kerana nas Al-Quranul Karim menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Baik. Jadi apa yang kami bahaskan ni panjang dan saya mintalah sahabat-sahabat semua boleh rojok dalam perbahasan ini dengan detailnya satu persatu. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, dan kita boleh tengok dalam e-bahs ilmi ataupun e-book, dan tebal dia 200. Jadi minggu depan saya buat tanya, siapa boleh jawab kita bagi hadiah. Bergurau je lah yang tu, insya-Allah. Jadi boleh tengok e-bahs ilmi kami, dan kami lancarkan e-bahs ilmi kami pada hari ini, dan boleh rojok juga dalam portal kami, insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun tak dapat nak sempurna dengan semuanya, tapi saya yakin dan saya percaya tuan-tuan dapat satu maklumat yang baik, dan insya-Allah lah kita gabungkan dengan pembelajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.